Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan menerangkan berkaitan dengan analisis pengetahuan bagi format asing. Video ini merupakan ahli bentuk komunikasi pengajian am semester 3. Soalan-soalan yang akan dikemukakan merupakan soalan-soalan yang telah pun saya keluarkan untuk video bahagian pertama, kedua dan juga yang ketiga. Untuk yang pertama, soalan STPM 2016 soalan 17. Kita akan lihat ayat yang kedua merupakan huraikan bagaimana negara dapat mengurangkan pergantungan pada bahan makanan yang diimport. Jadi soalan ini dia minta bagaimana negara dapat merujuk kepada langkah atau cara untuk mengurangkan pergantungan pada bahan makanan yang diimport. Analisis pengetahuan yang diminta ialah langkah untuk mengurangkan pergantungan pada bahan makanan yang diimport. Jadi, analisis pengetahuan yang pertama atau AP1 ialah menggalakkan penglibatan petani muda dalam sektor pertanian, dan AP yang kedua ialah mengadakan latihan dan kemahiran kepada petani. Untuk menganalisis pengetahuan untuk soalan ini, pelajar perlu tahu apakah isu bagi soalan tersebut dan apakah fokus isunya. Menggunakan cara seperti karangan. So, cara ini merupakan cara yang paling senang untuk memastikan pelajar tidak lari daripada fokus isu ataupun isu yang diminta untuk soalan tersebut. Contoh penulisan idea bagi AP yang pertama. Langkah bagi mengurangkan kebergantungan pada bahan makanan yang diimport ialah menggalakkan penglibatan petani muda dalam sektor pertanian. Huraian yang pertama, kemudahan bantuan modal dan skim latihan ditawarkan kepada golongan ini bagi menarik minat ramai golongan muda dalam bidang pertanian. Pada tahun 2021, pihak kementerian telah memperuntukkan sebanyak 15 juta ringgit menerusi Geran Agropreneur Muda GAM bagi melahirkan kira-kira 750 usahawan muda dalam bidang pertanian. Bagi format asing, pembahagian markahnya seperti berikut. Ayat idea 1 markah, huraian 1 1 markah, huraian 2 1 markah. So, jumlah markahnya ialah 3/3. Idea yang kedua bagi AP, langkah kedua ialah mengadakan latihan dan kemahiran kepada petani. Huraian pertama, latihan dan kemahiran yang lengkap dapat memberi pendedahan kepada para petani untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Huraian yang kedua saya berikan contoh. Contohnya, latihan penggunaan peralatan pertanian moden seperti kaedah fertigasi dapat meningkatkan penghasilan dan kualiti produk asas tani bagi memenuhi keperluan rakyat, bahkan mampu memenuhi permintaan pasaran dunia. Soalan yang kedua merupakan STPM 2017 soalan 17. Kita akan terus lihat kepada AP, iaitu jelaskan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada peringkat antarabangsa. Jadi, analisis pengetahuannya ialah cabaran. Isu bagi soalan ini ialah cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada peringkat antarabangsa. So, cabaran merupakan fokus isu. Antara contoh jawapan bagi AP yang pertama ialah nilai mata wang dan AP kedua persaingan dengan negara lain. Cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada peringkat antarabangsa ialah nilai mata wang. Kadar pertukaran mata wang memberi impak yang signifikan terhadap indeks harga pengguna IHP yang akan mengukur kadar inflasi, diikuti harga minyak mentah dan nisbah hutang luar. Sebagai contoh, nisbah hutang luar adalah indikator ringkas yang menunjukkan kemampuan sesebuah ekonomi untuk membayar hutang luarnya. AP yang kedua, cabaran ekonomi yang kedua ialah persaingan dengan negara lain. Apabila keluaran negara ini sama dengan keluaran dari negara lain, maka ianya akan memberikan persaingan kepada negara Malaysia.
Sesungguhnya, melalui persaingan, pengeluar tempatan harus berusaha untuk meningkatkan kualiti keluaran mereka agar dapat bersaing di pasaran antarabangsa. Soalan yang ketiga merupakan soalan STPM 2019, soalan 16. Analisis pengetahuan yang diminta ialah jelaskan faktor fizikal yang mempengaruhi penyertaan peserta program Malaysia Rumah Keduaku. Jadi, isu bagi soalan ini ialah penyertaan peserta program Malaysia Rumah Keduaku, di mana fokus isunya ialah apakah faktor fizikal yang mempengaruhi penyertaan peserta tadi. Jadi, antara contoh jawapan bagi AP1 ialah sistem infrastruktur yang lengkap dan keadaan iklim yang kondusif. Contoh penulisannya, faktor fizikal yang mempengaruhi penyertaan peserta program Rumah Keduaku ialah sistem infrastruktur yang lengkap. Pelbagai kemudahan infrastruktur awam seperti pusat perubatan, sistem pengangkutan awam darat dan pusat membeli belah atau kedai sebernikah mudah diakses kerana ianya disediakan di kawasan bandar maupun di luar bandar. Malah, kemudahan infrastruktur awam yang disediakan juga adalah bertaraf antarabangsa dan berkualiti. Seterusnya, keadaan iklim yang kondusif. Iklim khatulistiwa di Malaysia sangat disukai oleh warga Eropah dan bangsa dunia yang lain. Cuaca panas dan lembap menjadi kegemaran mereka kerana di negara asal, mereka kurang terdedah dengan iklim seperti ini. Tambahan pula, iklim seperti ini sangat memudahkan urusan mereka seperti melakukan pelbagai aktiviti riadah di pusat pelancongan. Kesimpulannya, untuk menjawab analisis pengetahuan, pelajar boleh menggunakan kemahiran menjawab soalan esei bagi memastikan cara jawapan pelajar itu adalah tepat dan juga betul. Satu lagi, pelajar perlu tahu apakah fokus isu yang diminta dalam analisis pengetahuan tersebut dan menyenaraikan dua sahaja idea bagi analisis pengetahuan kerana ini merupakan format asing. Itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih.